Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahba wal hazna idza syi'ta rabbi sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khairi amma ba'd. Abu Layth As-Samarqandi berkata, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka siapa yang berbuat demikian bererti telah menghimpunkan semua kebaikan. Dan jagalah lidahmu dalam kebaikan, bererti katakanlah yang baik sehingga kamu mendapat keuntungan. Dan diamlah daripada kejahatan sehingga kamu terselamat daripada kejahatan. Dan manusia tidak dapat mengalahkan syaitan kecuali dengan diam. Kerana itu seharusnya seorang Muslim menjaga lisannya sehingga terlindung daripada syaitan, dan Allah Ta'ala akan menutup auratnya, keaibannya. Kita masih dalam menceritakan bab menjaga lisan, hifdzul lisan. Salah satu daripada cara orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, nak merapatkan diri kepada Allah, nak bertakarrub kepada Allah, nak beribadat kepada Allah, salah satu daripada prasyaratnya yang manusia itu perlu jaga, ya hifdzul lisan, kena jaga lidah. Sebab mulut ni barang yang paling baik yang ada atas badan kita ni, lidah. Dan barang yang paling buruk sekali yang ada dalam anggota badan kita ni juga lidah. Kata hukama, yang paling baik lisan, dan yang paling buruk, yang paling tajam, yang paling bahaya juga lidah. Sebab manusia, dia boleh mengeluarkan apa sahaja kata-kata yang dia mahu, apa yang dia suka. Tapi kesannya akan memberi, yang akan lebih daripada tusukan pedang, akan lebih daripada sesuatu yang menyakitkan, yang membisakan manusia. Jadi lidah, dia sangat memberi peranan, memberi kesan kepada manusia. Maka orang yang nak pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira seorang Muslim menjaga lisannya hingga terlindung daripada syaitan. Sebab salah satu daripada tempat yang syaitan akan gunakan untuk mainkan manusia, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya syaitan mahukan permusuhan dan pergaduhan di antara kamu. Yuqi'a, mencetuskan, bainakum, antara kamu, adawata, permusuhan, wal baghdha, pergaduhan, ila yaumil qiyamah, sampai bila? Sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peranan yang paling besar dimainkan oleh syaitan dalam tubuh manusia, salah satu daripadanya yang terbesar, lidah manusia. Selain daripada dia mencuba hati manusia, lidah juga antara tempat yang syaitan akan gunakan untuk membuatkan manusia ini bergaduh, manusia ini bermusuh sama sendiri. Maka orang yang nak pergi kepada Allah, mesti dia menjaga salah satu daripada perkara penting, hifzul lisan, yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini. Abu Layth As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man latama abdahu kana kaffaratuhu 'ifqah, wa man malaka lisanahu satarallahu alaihi 'awratah, wa man kadhama ghaidhahu wafahu Allahu 'adzabahu, wa man i'tadhara ila rabbih qabilallahu ma'dhiratah. Siapa yang menampar, yakni memukul hambanya, maka tebusan dosanya ialah memerdekakannya. Orang yang melakukan kezaliman, menyakiti hambanya, tidak ada lain kafarah yang lebih sesuai melainkan itqah, membebaskan hamba yang dimiliki tadi. Barulah itu sepadan dengan tebusan perkara yang salah yang dibuat pada hambanya. Dan siapa yang menjaga lidahnya, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala pasti akan menutup auratnya. Maksud tutup aurat, Allah Ta'ala akan jaga keaibannya. Orang yang tak jaga lidah, orang ini akan mendedahkan diri dia kepada kemungkaran,
Orang ini akan mendedahkan diri dia kepada masalah. Orang ini akan mendedahkan diri dia kepada pemusuhan. Orang ini akan mendedahkan diri dia kepada keaiban. Dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menyelamatkannya daripada seksa. Orang yang tahan marah dia akan selamat daripada seksa Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang pada tajuk yang lepas. Dan siapa yang minta maaf kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan menerima permintaannya. Abu Layth As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yukrim dayfahu wal yaqul khairan aw liyasmut aw liyaskut, atau fi riwayatin, pada riwayat lain, aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah, dia percaya Allah Ta'ala ada, dia percaya Allah Ta'ala wujud, dan dia percaya hari akhirat, adanya hari pembalasan, adanya hari pertimbangan amal, maka harus dia menghormati tetamunya. Kalau orang tu yakin akan Allah Ta'ala boleh beri balasan, Allah Ta'ala boleh mengazab dan boleh memberi nikmat kepada manusia hari akhirat besok, perkara pertama mesti dia jaga adab. Yang antara adab yang perlu dia jaga ialah menghormati tamu, meraihkan tamu. Wajib kita raihkan tamu. Dalam Islam, kita wajib meraihkan tamu kita 3 hari. Kalau tetamu tu datang hari pertama, dia minta tumpang rumah kita, hari kedua, hari ketiga, masa dalam tempoh 3 hari tadi, wajib segala-galanya kita penuhi segala hak tetamu yang berkunjung ke rumah kita. Beri perlindungan, beri keselesaan, beri dia tempat tinggal, beri dia sesuatu yang merasakan setakat kemampuan kita, bukan berlebih-lebih, setakat yang kita mampu. Makan apa yang kita makan, tidur macam mana kita tidur, macam mana kita baring, kita muliakan sedapat yang mungkin. Itu adab dalam Islam. Dan ini merupakan adab yang asalnya daripada jahiliyah. Asal daripada jahiliyah. Tapi Islam mengiktiraf adat ini dan dijadikan sebagai satu syariat dalam Islam. Menghormati tetamu. Yukrim daif. Menghormati tamunya dan harus memuliakan jirannya. Menjaga jiran. Orang yang beriman, dia mesti jaga jiran dia. Kita akan rasa selesa dan senang bila kita berjiran dengan orang yang beriman, tak timbul masalah. Tapi bila berjiran dengan orang yang tidak beriman, akan timbul macam-macam masalah. Sebab iman dan Islam ini, dia akan menjaga segala-gala kepada manusia. Tak ada siapa boleh jaga manusia ni 24 jam, tuan-tuan. Tak ada orang yang boleh kontrol kawal manusia ni daripada atas sampai ke bawah. Bapak boleh jaga anak, boleh didik anak sampai anak tu reti makan, anak tu reti bercakap, anak tu reti hidup dia sendiri. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 15 tahun. Bapak boleh jaga, boleh didik, boleh marah, boleh. Hari ni anak yang duduk dalam rumah sampai umur 20 tahun lah katakan. Lebih daripada itu, bapak nak tegur macam mana? Takkan sampai hari dia kahwin, sampai hari dia ada cucu, masih nak perlukan kepada bapak? Tak ada lagi. Bapak bela anak itu daripada dia kecil, didik dia sampai hari dia balik, sampai hari dia boleh berdikari, boleh cari makan dia sendiri, dia buat urusan dia. Yang lebih siapa yang nak perhatikan dia? Yang lebih daripada pandangan bapak, siapa yang nak jaga dia? Itulah dia iman. Itulah dia iman. Ini bekalan yang Nabi SAW cukup-cukup titik beratkan kepada ibu dan bapa. Ini bekal yang akan menjaga anak itu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bapak tak boleh nak perhatikan anak 24 jam. Hatta anak yang duduk di rumah kita, makan di rumah kita pun, bapak boleh tengok, boleh? Berapa jam bapak boleh tengok? Bapak boleh jaga, bapak boleh tahu, ambil tahu hal dia, boleh. Tapi berapa kerap yang bapak tu boleh perhati? Berapa saat, satu hari, berapa jam yang bapak boleh jaga dia, luar dan dalam? Tak. Itu sebab Islam dalam tarbiyatul aulad, dalam membentuk jiwa disiplin anak-anak, membentuk syariat, membentuk agama anak-anak, Islam sangat menitik berat. Sehingga Islam memberi penekanan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya memberi peringatan kepada ibu bapa. Mana-mana yang gagal mendidik anaknya, mereka besok akan terhumban sama dengan anak itu ke neraka. Sebab ini, seorang bapa
dalam membentuk seorang jiwa seorang Muslim, seorang insan, dia bukan bekalkan anak itu reti cari makan. Bukan itu saja. Cerita cari makan ni, kalau anak tu dia tak ada bapa pun besok dia reti cari makan. Bukan cerita nak cari hidup. Budak yang tak ada mak bapak pun dia tahu cara hidup. Hatta hayawan dalam hutan tu pun dia tak perlu sekolah, tak perlu orang ajar dia, tak perlu apa pun. Dia boleh hidup, dia survive sendiri, dia boleh cari makan sendiri. Manusia pun kalau dah terpaksa, manusia boleh survive, boleh cari makan sendiri. Tapi satu benda yang manusia tidak boleh buat sendiri, melainkan dia kena ada pimpinan, dia kena ada dorongan, iaitu iman dan Islam. Kalau manusia ni boleh dapat iman sendiri, boleh dapat Islam sendiri, tak payah hantar Nabi SAW untuk bawa manusia. Cukup Allah Ta'ala cempakkan hidayah pada manusia, cari sendiri Tuhan. Cukup Allah Ta'ala beritahu, bagi ilham dalam kepala manusia ni untuk salat, bagi ilham pada manusia ni untuk cari Tuhan, untuk bersyariat hidup dia. Tak. Bab agama, bab nak cari Allah, bab nak usahakan iman, bab nak membentuk iman, nak bentuk syariat, nak dapat takwa, dia kena ada role model, dia kena ada guru dia. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat ada, tapi kita fokus kepada Nabi kita Muhammad kerana kita umat Muhammad. Dan Nabi-Nabi yang lain diutus. Kenapa? Apakah bangsa mereka tidak reti cara hidup? Apakah kaum itu tak reti nak membina penghidupan dia sendiri? Apakah kaum itu mundur menyebabkan Allah Ta'ala hantar Nabi kepada mereka? Apakah kaum itu tidak reti mencapai apa-apa teknologi dalam hidupnya menyebabkan diutuskan Rasul? Tidak. Nabi dan Rasul diutus untuk mendidik dan memimpin manusia untuk cari Allah, untuk membentuk iman mereka, untuk membangun Islam mereka, untuk menjadikan mereka insan yang bertakwa. Sama juga peranan ini selepas ketiadaan Nabi SAW. Peranan ini diserahkan kepada sahabat. Hilang sahabat, diserahkan kepada tabi'in. Peranan ini diserah tali tangan ke tangan, tangan ke tangan, tangan ke tangan. Secara besarnya kita kata daripada Nabi serah pada sahabat, sahabat serah pada tabi'in, serah pada tangan ulama. Dan ulama tak boleh nak kejar tiap-tiap pintu rumah, melainkan diserah kepada individu-individu yang bertanggungjawab, iaitu ketua-ketua rumah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Kullukum ra'in, semua kamu ini adalah penggembala. Kalau bahasa ra'in itu maksud penggembala. Penggembala ra'in ni maksudnya orang yang macam ada orang bela kambing, yang tukang bela kambing itu panggil ra'in. Ra'i yar'al ghanam. Yar'al ghanam makna orang pengembala yang mengembala kambing. Tapi apakah manusia ni sebut pengembala kepada haiwan? Tak. Perkataan itu digunakan sebagai, kita kata, cara bahasa Arab lah nak guna. Ra'in maksudnya orang yang bertanggungjawab atas yang dipelihara, orang yang dipelihara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kesemua kamu merupakan pemimpin, bahasa kita kata pemimpin. Kalau nak diterjemah, ra'in itu adalah peternak atau pengembala. Orang yang jaga kambing dia, jaga lembu dia, itu ra'in. Kita terjemahkan perkataan yang lebih mudah, orang yang bertanggungjawab. Nak mudahkan lagi, kamu adalah pemimpin-pemimpin, orang yang bertanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kamu kesemua akan disoal dan dipertanggungjawabkan atas segala bebanan tanggungjawab yang diserahkan kepada kamu. Seorang lelaki, dia bertanggungjawab kepada orang yang dipimpin. Seorang suami bertanggungjawab kepada rumahnya. Seorang isteri, dia bertanggungjawab kepada apa-apa yang diberi amanah oleh suami. Seorang hamba, dia juga ra'in, orang yang mas'ul, yang bertanggungjawab kepada harta-harta majikannya. Semua orang, hatta dia hamba sekalipun, dia tetap dikira sebagai orang yang mas'ul, orang yang bertanggungjawab. Satu daripada tanggungjawab yang manusia kena berjaga, terutama kita golongan bapa, semua sekali. Mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan kita muhasabah. Apakah kita sebagai orang yang bertanggungjawab, pengembala, yang mengembalakan keluarga kita, apakah kita sudah selesaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala perintah, yang Allah Ta'ala mahu, yang Allah Ta'ala hendak? Sebab kita kata tadi, manusia
tidak boleh nak jaga orang yang di bawah tanggungjawab kita 24 jam. Melainkan kita kena bina insan itu sehingga dia mampu untuk membawa diri dia sendiri. Kena bina iman anak-anak, kena bina takwa dia, kena bina dan bentuk Islam dia, bentuk akhlak dia, supaya anak itu nanti bila dia besar, dia miliki segala bekal yang cukup untuk menempuh penghidupan yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Nombor satu sekali, agamanya. Nombor satu sekali, imannya. Nombor satu sekali, syariatnya. Apa sahaja yang bertali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah tanggungjawab Allah. Nak mengenalkan anak itu kepada Allah, nak mengajar anak itu perkataan pertama yang disebut daripada mulut dia, Allah, la ilaha illallah, allimu awladakum hubbu nabiyikum wa hubbu ala baitihi wa hubbu qira'at al-Quran. Ajarkan anak kamu, kata Nabi SAW, hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu, iaitu Rasulullah SAW, wa hubbu ala baitihi, dan cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW, dan cinta kepada qiraat al-Quran, pembacaan Al-Quran. Sayang kepada Quran, baca Al-Quran, jangan tinggal Quran. Ini antara tiga perkara kecil yang disebut oleh Rasulullah. Apakah ini dah selesai? Membentuk anak itu sampai hari dia dewasa, sampai hari dia besar, sampai hari nanti dia kahwin, dia beranak pinak, dia bawa bekal yang sama kepada generasi ke generasi, generasi kepada generasi. Atau kita hanya membekalkan kepada anak hari ini cara hidup saja, cara pakai, cara makan, cara nak bina keluarga. Apakah itu sahaja yang kita pandai bentuk? Itu sahaja yang kita bekalkan kepada anak kita. Muhasabah. Kalau kita tak buat yang Allah suruh, yang Nabi suruh, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mohon ampun kepada Allah. Kita telah mengabaikan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullukum mas'ul, kamu semua akan berdepan dengan Allah, kamu akan berdiri di hadapan Allah, kamu akan disoal di hadapan Allah tentang tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri kepada kalian. Semua orang akan disoal. Ini yang Nabi SAW nak fahamkan kepada kita semua, supaya manusia jaga sungguh-sungguh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka harus dia menghormati tamunya dan harus memuliakan jirannya. Kalau bekal iman sudah disediakan oleh bapanya, bekal iman kepada Allah, bekal iman kepada hari akhirat sudah dibekalkan kepada anak tersebut, maka semua orang yang mendampingi anak itu akan berasa aman. Orang yang duduk dengannya akan berasa aman. Orang yang berkahwin dengannya juga akan berasa aman. Orang yang lahir daripada zuriatnya juga akan berasa aman. Dan hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam saja, kata falyakul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Hendaklah dia, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata kata yang baik saja. Kalau benda tu tak bagus, baik tak payah cakap, baik kita diam. Aw liyasmut, atau dia diam saja lebih baik untuk menyelamatkan dia. Abu Layth As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ya'la berkata, kami masuk ke tempat Muhammad bin Suqah Az-Zahid, maka ia berkata, mahukah saya sampaikan kepadamu hadis yang mungkin berguna bagimu sebagaimana telah berguna bagiku? Ata' bin Abi Rabbah berkata bagiku, Ata' bin Abi Rabbah berkata kepadaku, hai kemenakanku, hai anak buahku, anak-anak yang dahulu dari kamu itu tidak suka bercakap-cakap yang tidak perlu atau bukan berkepentingan, bukan yang berguna, dan mereka menganggap tiap percakapan yang tidak perlu itu sia-sia, kecuali kitabullah dan amal ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, atau keperluan sehari-harian. Kemudian ia berkata, apakah kamu dapat membantah ayat wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, sesungguhnya padamu ada malaikat yang baik-baik, tukang mencatat, anil yamini wa anil shimali
Qa'id, di sebelah kanan, di sebelah kiri, tetap dia duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada melepas sepatah kata melainkan ada malaikat yang mencatat, iaitu malaikat raqib dan atid. Apakah tidak malu salah seorang daripada kamu bila dibuka lembaran amalnya, sedangkan kebaikan isinya hanya yang tidak penting semata-mata. Atha bin Abi Rabah telah memberi nasihat kepada Muhammad bin Suqah Az-Zahid yang lalu telah memberi nasihat tersebut kepada Ya'la, dan hadis itu diriwayatkan oleh Abu Layth As-Samarqandi, pengarang kitab ini. Satu nasihat yang diperolehi daripada orang alim besar, Atha bin Abi Rabah, orang alim besar, tok guru besar. Dia bagi nasihat. Dia kata apa? Hai anak, dia kata, orang-orang dahulu daripada kamu tidak suka bercakap-cakap yang tidak perlu atau bukan kepentingan. Apa maksud orang yang terdahulu daripada kamu? Ialah khairun nas, manusia yang terbaik. Siapa manusia terbaik? 100 tahun daripada tahun kelahiran Nabi, daripada tahun hijrah, 100 tahun. Dalam tempoh 100 tahun, khairun nas, Nabi menggelarkan mereka sebagai manusia yang terbaik. Khairun nasi quruni, sebaik-baik manusia yang hidup dalam kurun aku. 100 tahun lingkungan daripada datang Islam sampailah kepada 100 ke belakang, wafat Nabi dan 100. Tempoh itu, lingkungan berapa tarikh itu? Lebih kurang 100 tahun antara datang Islam sampai bawa kepada 100 tahun. Nabi kata lingkungan itu yang terbaik. Maka Atha memberitahu mereka ni, orang-orang yang terdahulu ni, tidak suka bercakap-cakap yang tidak perlu atau bukan kepentingan. Benda yang tak ada kepentingan mereka takkan cakap. Dan mereka menganggap tiap percakapan yang tidak perlu itu sia-sia. Bercakap benda yang tak berguna, dia akan menghasilkan benda yang sia-sia, tak ada guna apa, tak ada hasil apa-apa. Kecuali benda yang berguna, kalam yang berguna, kata-kata yang berguna. Lidah ini ialah kitab Allah. Banyak baca Al-Quran, itu ada guna. Banyak mengaji, bagus. Guna lagi apa untuk lidah? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Suruh seru orang kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Nasihat, beri nasihat yang baik, nasihat kepada anak, nasihat keluarga, nasihat isteri, nasihat suami, nasihat jiran, nasihat yang baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tegah orang daripada kemungkaran. Ini semua perkara yang baik. Atau keperluan sehari-hari, ataupun bercakap atas keperluan seharian. Pergi kedai, nak beli barang, jumpa orang, beri salam, tanya khabar. Itu keperluan harian. Itu ada gunanya. Yang orang guna apa sahaja komunikasi harian yang berguna. Pergi kerja, tempat kerja, nak bercakap dengan klien, itu semua boleh pakai. Boleh, dia kata. Itu semua dalam kategori perkara yang harus pada syarak. Tapi selain daripada itu, dia tak ada guna. Borak-borak kosong, bual-bual kosong, hanya nak memenuhkan waktu yang ada. Ini semua tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Kemudian ia berkata, apakah kamu dapat membantah? Apakah kamu nak bantah ayat, ataupun kamu nak menjawab balik ayat yang Allah Subhanahu wa taala turun? Sesungguhnya pada kamu ada malaikat tukang mencatat. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri dia tetap duduk. Tiada melepas sepatah kata melainkan ada malaikat yang mencatat, iaitu Raqib dan Atid. Kiri kanan ni dia bukan tulis kita semayang je tuan. Dia bukan tulis yang kita sedekah je. Dia bukan tulis puasa kita je. Dia bukan tulis zikir kita je. Bukan tulis yang kita baca Quran je, bukan. Kiraman katibin, dia mencatat serba-serbi. Dia mencatat serba-serbi. Benda yang wajib, harus, mustahil, makruh, haram, halal, semua dicatat. Tak ada tertinggal walaupun sedikit. Tak ada satu pun perkara yang akan tertinggal daripada malaikat yang mencatat. Yang duduk dekat badan manusia ni, apa saja. Hari ni potong kuku, tumbuh kuku balik,
Mata ni berkelip sehari berapa kali, jantung bergerak sehari berapa kali, semua sekali. Berapa banyak helaian rambut yang gugur daripada kepala manusia pun akan dicatat oleh kiraman katibin. Bagaimana manusia nak kata terlepas walaupun satu dua perkataan yang kita cakap yang lara ni malaikat tak tulis? Tak. Semua akan dicatat oleh malaikat. Yang baik, yang buruk, yang harus, yang makruh, semua sekali, yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat akan dicatat oleh malaikat. Hatta ada malaikat yang Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala tetapkan mereka, tempatkan mereka di pohon-pohon kayu. Hatta pohon kayu pun ada malaikat. Itu sebab adab dalam Islam, jangan kencing merata. Hatta bawah pokok jangan kencing. Kita kata jangan kencing bawah pokok pasal jin, nanti takut nanti dia pasal-pasal benda yang kecil jadi besar. Bukan. Kerana di sana juga ada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa tempat itu tempat orang duduk, tempat orang bersandar, kita jangan kencing kat situ. Hatta Nabi sebut, Nabi kata setiap pepohon kayu Allah Ta'ala utuskan satu malaikat untuk mencatat setiap daun yang gugur, malaikat catat. Setiap daun yang gugur, malaikat catat. Dan setiap tunas baru yang tumbuh, malaikat catat. Setiap pergerakan pohon itu kecil sampai besar, malaikat catat. Hebatnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerajaan pentadbiran yang cukup hebat. Tidak ada yang lebih hebat daripada pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dah pokok pun dicatat, yang tidak kena azab, yang tidak ada syurga dan neraka, yang tidak ada hisab, yang tidak ada timbangan amal, mentelah lagi manusia yang akan ditimbang di akhirat besok. Lebih-lebih lagi akan dicatat dan dicatat oleh malaikat. Apa sahaja perkataan. Maka kata Syekh, apakah kamu tidak malu besok di akhirat? Bila dibuka lembaran amal kamu, yang ada cuma cerita-cerita yang merapu-rapu, cerita yang mengabung-abung, cerita yang mengapik-apik, cerita yang lara, cerita yang tidak ada manfaat, yang memenuhkan kitab catatan amalmu. Mana sedekahnya? Tak ada. Mana puasanya? Tak ada. Mana salatnya? Duduk jauh sikit, kecil aja. Yang lain semua lara, ding dong dalam kehidupan. Tak ada benda yang bermanfaat. Selagi ada benda yang boleh dikaitkan kepada kebaikan, adalah kebaikan. Yang tak ada kaitan dengan kebaikan, itu dipanggil lara. Orang yang lara, dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Abu Layth As-Samarqandi daripada ayahnya dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yakuna illa fi mu'min as-samtu wa huwa awwalul ibadah wat tawadu' wa dzikrullah ta'ala wa qillatus syarr. Empat sifat tidak dapat kecuali pada orang mukmin. Empat sifat ni dia tak akan ada melainkan dia hinggap hanya pada orang beriman. Seorang beriman, siapa yang nak mengkategorikan diri dia sebagai beriman, nak jadi orang beriman, mesti pastikan diri kita ni ada pakai benda ini. Ada aksesori ini pada tubuh kita, ada aksesori ini pada jiwa kita, ada aksesori ini pada anggota, pada rohani kita. Macam kita lah kalau nak pergi kerja, tak ada satu barang, kita tak pergi. Pergi jalan dah start kereta, tengok kopiah tak pakai, masuk balik kita cari kopiah kita. Dah start kereta, tengok baju pakai, seluar pula lupa pakai, kita keluar balik pakai seluar. Boleh tak kita kerja tak pakai seluar? Tak lengkap. Kita takkan puas hati. Jalan pergi pasar malam, tengok sepatu kita, selipar kita sebelah lain. Kita terus pergi ke kita patah balik? Tahu kita patah balik pasal kita malu nanti orang kata apa. Jalan, gaba-gaba kocik tak ada. Rupa baju terbalik, kocik kat dalam. Cepat-cepat kita cari tempat, kita salin baju. Pasal ada benda yang tak kena pada kita, kita akan cepat-cepat ubah. Tapi dia zahir. Tapi kenapa benda batin, kalau dia tercecer, kalau dia tertinggal, kita tak peduli. Ini tanda mata kita hanya memandang kepada makhluk, tidak pandang kepada Khaliq. Cermin yang kita pakai cermin makhluk, kita hanya nampak makhluk,
kita tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak berjalan kepada Allah, kita tak cari Allah, kita tak menuju kepada Allah, malahan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara timbangan orang yang beriman, ahli ilm. Baik, kata Nabi SAW, 4 sifat ni takkan dapat melainkan pada orang beriman. Jadi orang beriman kena cek, tengok. Pertama, diam, dan ini ibadah yang pertama. Orang beriman, dia banyak diam daripada bercakap. Diam di sini bermaksud mendiamkan diri daripada perkara yang lara. Kalau bercakap benda yang baik, cakaplah banyak mana pun. Tapi diam di situ bermaksud diam daripada perkara yang lara, perkara yang tidak ada guna pun. Maki hamun, caci, marcuk, caci, maki orang, cerca orang dan sebagainya. Cakap yang lara, bercerita perkara yang tak wujud, benda yang tak ada, benda yang tak perlu, benda yang tak mustahak, benda yang tidak ada faedah dalam kehidupan. Pertama, ciri orang beriman, dia mendiamkan diri daripada perkara yang lara dan perkara yang maksiat. Diam lebih baik. 2, dia tawaduk, dia merendah diri, sentiasa merendah diri. Tawaduk, dia tidak bangga diri, dia tak besar diri, dia sentiasa tawaduk. Dalam apa hal keadaan pun dia tawaduk. Tawaduk dengan makhluk dan dia tawaduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduk dengan Allah, tawaduk dengan makhluk. Tawaduk dengan Allah berarti dia sentiasa menjaga-jaga, sentiasa berkira-kira tentang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa tawaduk, sentiasa mengharap kepada Allah, sentiasa merendah diri kepada Allah. Dia tidak overconfident dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia overconfident. Aku ni Allah Ta'ala sayang ni. Dalam banyak-banyak aku orang melemah ni, Allah Ta'ala paling sayang aku lah. Jangan overconfident. Mesti rasa tawaduk, rendah diri, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ni kalau Allah Ta'ala tak jaga aku, habislah. Tak ramailah orang masuk syurga besok. Ini tak ada tawaduk. Dalam tangan aku ni dia dah berapa ramai orang aku nasihat dah. Menjadi semua. Ini tidak ada tawaduk. Doa aku dah berapa banyak dah Allah Ta'ala makbulkan. Asal minta je makbul, asal minta makbul. Ini tidak ada tawaduk. Orang mesti rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bagi, itu sebab Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi sebabnya Allah Ta'ala terlalu pemurah. Allah Ta'ala sangat pemurah. Allah Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Itu sebab Allah Ta'ala bagi kita. Jangan kita rasa asal aku minta Allah Ta'ala bagi. Kau tengok, apa aku minta semua Allah Ta'ala bagi. Ini tidak ada tawaduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti rasa tawaduk dan rendah diri di hadapan Allah. Tawaduk dengan makhluk, manusia jangan besar diri, jangan kibir, jangan sum'ah, jangan takabur. Siapalah kita tuan, tak ada hebatnya kita tuan. Sama je kita ni tuan. Sama je semua tuan. Tak ada seorang pun di kalangan kita ni yang lebih. La farqa bainal arabi wala a'jamiyyin illa bittaqwa, kata Nabi. Tidak ada lebih di kalangan kita semua, yang Arab ke yang bukan Arab, semua sama, illa bittaqwa, melainkan yang membezakan kita di hadapan Allah adalah takwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sama. Tak kira orang tu berpangkat ke tak berpangkat ke, bergelar ke tak bergelar ke, berjawatan ke tak berjawatan ke, bekas orang ini ke mantan orang itu ke, tak kira. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sahaja. Maka manusia kena ada sifat tawaduk. Bila kita ada sifat tawaduk, orang akan bertambah menghormati kita. Orang beriman, dia ada sifat tawaduk, rendah diri semata. Boleh duduk dengan orang miskin, boleh bercakap dengan orang miskin, boleh berbual dengan orang susah, boleh bercakap dengan kanak-kanak. Ini orang tawaduk. Banyak ciri orang tawaduk. Tapi tajuknya sekarang, orang beriman, dia ada sifat tawaduk. 2. 3, zikrullah. Ciri orang beriman, zikrullah. Zikir jangan tinggal. Ciri orang beriman yang ketiga, zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Zikir jangan lepas. Zikir jangan lepas. Zikir jangan tinggal. Ayyul amali afdal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi kata, zikrullah.
Sahabat tanya Nabi SAW, apakah jihad orang yang berperang pada jalanmu pun tidak seafdal itu? Nabi kata, walaupun kamu berada dalam ma'rakah, satu pertempuran yang musuh memenggalmu dan kamu memenggal musuh sehingga terputus tulang kamu dan urat kamu sekalipun, la zikrullahi asyad, zikir tetap duduk nombor satu, paling afdal. Walaupun perang, walaupun orang penggal leher kamu, kamu penggal leher orang, la zikrullahi akbar, zikir itu lebih besar peranannya, kata Nabi SAW. Lebih afdal. Afdal di sini maksud Tuhan, lebih besar darajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah, zikir Allah. Sebab orang perang pun belum tentu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang perang, dia nakkan harta rampasan perang. Ada orang berperang, dia nakkan wanita tebusan-tebusannya. Ada orang berperang, dia nakkan hartanya. Ada orang perang, nakkan namanya. Ada orang berperang, nakkan anugerahnya. Ada orang perang, nakkan pujiannya. Tak sama. Ini tidak ada zikir. Makna yang lebih besar, kata Nabi SAW, la zikrullahi afdal. Nescaya zikrullah itu terlebih afdal daripada orang yang berperang fi sabilillah. Maka jangan tinggal zikir. Ciri orang yang beriman, sifat orang beriman, dia takkan tinggal zikrullah, takkan tinggal zikir. Zikir jangan tinggal, zikir jangan tinggal, zikir jangan tinggal. Bukan susah zikir ni, tapi manusia, amalan yang banyak manusia tinggal, zikir. Ini perkara besar, tuntutan dalam Quran dan tuntutan dalam hadis. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Mudah. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bila ayat itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, nak menunjukkan Allah Ta'ala minta orang beriman, dia buka telinga dia besar-besar, dengar betul-betul. Wahai orang beriman, orang yang nak jadi orang yang beriman, orang yang beriman, percaya Allah Ta'ala ada, percaya Allah Ta'ala wujud, percaya dengan agama Allah, uzkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah dengan ingatan yang banyak-banyak, ingatan yang sebanyak-banyaknya. Ingat Allah sebanyak-banyak mungkin. Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Apa sahaja perkara yang boleh membawa kita pada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia termasuk zikir. Semua perkara tersebut termasuk dalam zikrullah. Yang keempat, ciri orang yang beriman, sifat yang perlu ada kepada orang beriman, tidak berbuat kejahatan, yakni mengurangkan kejahatan. Zero kejahatan mungkin payahlah, sebab kita bukan maksum. Kita bukan orang yang Allah Ta'ala janji terpelihara daripada maksiat. Dan kita ni pun tak tahu siapa yang dijamin syurga, mana yang tak dijamin syurga. Semua orang buat salah. Patutnya kita mesti kurangkan maksiat dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, orang yang dijanji syurga hidup-hidup pun dia beramal dan menangis siang dan malam, takut amalannya tak diterima oleh Allah. Sayyidina Abi Bakr Siddiq, orang yang dijanji syurga. Sayyidina Umar radhiyallahu an, orang yang dijanji syurga. Sayyidina Uthman ibn Affan, orang yang dijanji syurga. Sayyidina Ali, Ahlul Badar fi riwayatin. Tapi yang penting 10 orang, 10 nama yang Nabi janji dia hidup dengan syurga. Bagaimana hidup mereka? Goyang kaki, senang hati, senyum selalu atau menangis selalu, zikir banyak ataupun diam banyak. Sedangkan dah dijanji syurga oleh Nabi SAW, hidup-hidup. Sayyidina Bilal ibn Rabah, dengan hadis yang Nabi sebut tertentu untuk dia, merujuk kepada tapak kaki dia. Aku bermimpi malam tadi, wahai Bilal, tapak kaki engkau ada dalam syurga. Itu salah satu daripada wujudnya isyarat daripada Nabi SAW bahawa Bilal ahli syurga, ahli jannah. Pingsan Bilal. Tapi tak kira, itu bukan soalnya. Soal yang kita cerita sekarang, apakah mereka berehat daripada ibadah dan mereka berlepas tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Uthman lambat salat dengan Nabi SAW, tak dapat takbir, tak dapat muafiq dengan Nabi SAW. Dia infak semua harta dia yang baru sampai dalam gudang. Caravan sampai tengah hari Zuhur tersebut,
Dia sibuk masukkan barang dalam store, menyebabkan dia lewat salat dengan Nabi SAW. Bukan tertinggal salat, dia lewat takbir saja. Lewat takbir saja. Lewat takbiratul ihram dengan Nabi. Dia ambil semua barang-barang yang ada dalam store tu, semua serahkan fi sabilillah. Sebab nak cover balik silap dia kerana terlewat takbir dengan Nabi SAW. Nabi kata apa? Ya Uthman, lau anfaqta ma fil ard. Kalau kamu infakkan dunia ni sekalipun, wahai Uthman, kamu tak dapat cover takbir bersama dengan aku. Fadilat takbir dengan aku tadi, wahai Uthman, besarnya. Kalau dunia ni pun kau timbang, kau jual semua sekalipun, tak dapat nak samakan nilainya dengan kau takbir dengan aku. Tapi Uthman buat apa? Semua sekali kira yang sampai barang-barang dagangan yang baru sampai masuk store dia tadi, keluarkan semua, infakkan semua sekali. Kenapa? Allah dah janjikan syurga buat dia hidup-hidup. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Tapi kenapa dia masih begitu? Ini kata iman. Sifat orang beriman itulah rupa. Dia akan sentiasa menambah kebaikan dan dia akan kurangkan keburukan yang dia buat. Kurangkan maksiat yang dia buat. Kurangkan maksiat yang dia buat. Itu orang yang dah tahu syurga. Kita yang tak tahu neraka ke syurga, kita boleh goyang kaki tuan-tuan, minum teh 4 jam. Daripada teh tu panas pergi sejuk, daripada putih pergi mendak. Tak habis teh tu. Kita baca surat khabar 1 hari je berapa jam? Surat khabar kita baca 1 hari, daripada depan pergi ke belakang berapa jam? Kadang cerita tu dah tahu pun, baca juga lagi. Dah tahu dah, baca lagi. Bola kita tengok live malam tadi. Malam tadi kita tengok live, tapi beli surat khabar nak baca bola semalam. Pelik manusia. Tak apalah, tak apalah, tak apa. Baca paper 10 muka, 20 muka, tak apalah. Al-Quran berapa muka? Tak apalah. Baca surat khabar, bercakap, borak, kita bercakap dengan kawan, tak apalah. Tak bercakap tak boleh, pasal nak release tension, nak hilangkan stres. Sebab zaman ni zaman stres. Semua stres, semua benda stres, menyebabkan kita stres. Tak cukup. Hidup hari ni semua tak cukup. Gaji 1,000 tak cukup, 2,000 tak cukup, 3,000 tak cukup. Stres semua orang tertekan hari ni. Budak sekolah pun dulu RM1 cukup, dia tak cukup. Stres. Budak pun stres. Kalau baru beli dua batang sausage pun dah RM2. Dia stres hari ni. Tak apalah. Semua orang nak bercakap nak hilangkan stres. Orang nak tengok televisyen berjam-jam 1 hari, nak hilangkan stres. Tak apa. Berapa banyak orang yang ambil ubat zikrullah sebagai penghilang stres. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan zikrullah tadi akan menenangkan, jadi ubat penenang buat kamu. Berapa ramai manusia yang ambil jalan penyelesaian yang hakiki. Ya, tengok TV, ketawa, gelak, boleh hilangkan stres. Itu kajian. Ya, betul, boleh. Tak apalah. Tapi dia bukan hilangkan hakiki. Dia hilang sementara. Lepas tu, dia stres balik. Lepas tu, tertekan balik. Dia takkan boleh selesai. Kalau boleh selesai, tuan-tuan, Bandar Hilir itu akan jadi jalan penyelesaian kepada kita semua sekali. Masuk dalam api, ding-dong, kita pun ketawa, gelak sikit lebih kurang, selesai masalah. Tapi berapa ramai orang yang di sana rumah tangganya hancur. Berapa ramai orang yang masuk ke sana, kejayaannya hancur. Berapa ramai orang yang pergi ke sana, sosialnya hancur, kerjanya hancur, perkahwinannya hancur, keluarganya hancur. Apa keseronokan dan kegembiraan yang mereka dapat? Apa ketenangan yang dijanjikan buat mereka? Melainkan ketenangan yang hakiki hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ketenangan yang hakiki hanya milik Allah. Saya pernah sebut dulu satu kajian yang dibuat oleh Jepun. Saya dah pernah sebut. Ke sini tak tahu saya pernah sebut atau tidak. Satu kajian ini buat oleh pakar Jepun. Dia bukan Islam, tapi dia buat kajian pada orang Islam. Kerana ada beberapa penemuan yang dia peroleh. Dia ambil sampel daripada rembesan hormon orang, satu orang sampel yang dia jadikan bahan uji, seorang Muslim. Dia suntik pada bahagian belakang ni, pada tulang belakang dia ni. Dia ambil satu cecair yang ada pada belakang orang ni,
saya tak tahu apa, cecair pada bahagian tulang saraf. Ambil satu cecair awal, kemudian suruh orang ni zikir, dan bacaan yang disebut, kalau saya tak silap, subhanallah. Zikir yang dia sebut baru subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia ambil sampel yang kedua selepas zikir. Yang tadi awal, yang sampel kedua selepas zikir. Zikir dalam keadaan betul-betul zikir yang beri fokus. Ambil sampel yang pertama normal macam orang biasa, tapi sampel yang kedua didapati dalam cecair itu ada satu jenis hormon yang dirembes daripada badan orang ini secara automatik. Secara semula jadi dia merembeskan satu jenis cecair, yang cecair itu ratusan kali ganda lebih kuat daripada nikotin. Lebih kuat daripada nikotin. Apa maksudnya? Orang nak cari tenang ini, orang kata apa? Cocok lah. Orang nak tenang rasa apa? Dia tarik, dia hisap yang daun lain, yang ketum lain, buat nyamuk lain, campur sikit pula, penadol lagi lain. Pasal nakkan hilangkan release tension, nakkan dia akan tenang. Dia kata bulan bintang semua nampak. Sebab nakkan ketenangan. Rupanya badan kita secara automatik akan mengeluarkan satu jenis hormon yang dia akan beri ketenangan. Allah sebut dah, ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan zikir akan tenangkan jiwa kamu? Itu ketenangan yang hakiki, yang tak merosakkan badan manusia. Semula jadi manusia akan tagih dengan zikrullah. Sebab ruhani kita itulah makan dia. Ruh yang dalam ni itulah makan dia. Bila dia dapat benda tu, dia akan jadi lebih kuat. Dia akan jadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat untuk menghadapi macam-macam cubaan, macam-macam tugas. Tapi masalah kita hari ni, roh kita tak bagi makan. Badan kita makan macam-macam. Hari ni lauk lain, besok lauk lain. Ada tak orang ni Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat lauk dia sama je. Daripada hari Senin lauk pindang, Selasa pindang, Rabu pindang, Khamis pindang, Jumaat pindang, Sabtu asam rebus, Ahad asam rebus, Senin asam rebus, rebus. Apa rasa dia? Muak, lawyer, tak hendak lah, apalah, macam-macam lah, tak mau makan lah, apalah. Itu jasad badan kita. Tapi roh ni, dia macam itu juga. Kena variety kan. Zikir ubah, tukar. Tak boleh. Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada hari-hari dia zikir ini, zikir ini, zikir ini, bersesuaian dengan badan manusia. Yang tadi itu kajian, baru subhanallah. Belum la ilaha illallah. A'laha la ilaha illallah. Zikir yang paling atas sekali, la ilaha illallah. Inda ahli syariah, di sisi para ulama, la ilaha illallah zikir yang paling tinggi. Tapi inda ahli al-haqiqah, inda ulama at-tasawuf, ulama hakikat, ulama tasawuf mengatakan atas daripada la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah a'laha. Iman, Nabi kata ada 70 lebih cabang. Asfalaha, yang paling rendah, imatatul adha minat tariq, membuangkan duri atau benda-benda yang berbahaya daripada jalan. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ada nafi, ada itsbat. Apa nafi? La ilaha, tidak ada Tuhan semacam Allah Subhanahu wa taala. Illallah, melainkan Allah Subhanahu. Ada nafi, ada itsbat. Tapi pada makam orang ahlul haqiqah, orang tasawuf letakkan pada makam yang lebih atas daripada itu. Manusia tidak perlu lagi penafian, tak ada nafi lagi. Nak buat apa nafi? Pasal dia dah dapat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia dah capai darjat ma'rifatullah. Dia dah sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenal yang sebenar, maka tidak perlu nafi, dia cuma isbat saja. Allah, 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 Allah. Itu contoh, itu sekadar maklumat. Tapi nak cerita, kalau itu dibuat kajian, mungkin lebih ribu-ribu kali ganda hebatnya daripada bahan-bahan yang tadi, bahan-bahan kimia yang tadi tu. Maka ketenangan yang hakiki hanya milik Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi kuliah ini pada minggu yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
زدنا علما يا الله ارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.